orang yang megah. Tidak. Dan disebut dalam ni wala yabtadi'u, kata Imam Abdul Rahman Sya'rani, wala yabtadi'u ahadun minal muridin bil akli qabla syekh. Para murid tidak boleh makan sebelum gurunya makan. Tak itu. Alhamdulillah. Para murid tidak akan memulakan makan selagi gurunya tidak makan. Qabla syekh. Syekh kena makan dulu. Jadi kalau ada jamu makanan apa semua ni, di depan tu tok guru tak sentuh lagi makanan tadi. Murid tak akan sentuh makanan. Walaupun makanan tok guru kata, makan dulu. Dia tak akan makan juga. Lagi tok guru tak. Walaupun telah diberi izin. Kenapa? Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Karena adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan pada waktu tersebut. Karena arahan guru suruh makan pada waktu takut sejuk. Tak sedap. Dia lebih utamakan pada waktu itu dengan apa yang dilakukan oleh guru dia. Guru dia makan dulu, dia makan. Kalau dia nak bagi mereka boleh makan dulu, mereka akan main bagi untuk guru makan dulu. Bawa makanan mereka tu, Syekh makan dulu. Makan dulu sikit, tok guru dah makan dah. Mereka boleh makan. Wala yabtadi'u ahadun minal muridin bil akli qabla syekh. Ni kalau kata kita dengar ni, kita akan kata apa? Ada orang kadang-kadang dia kata, apa yang macam tu dia lebih-lebih sangat ni. Tu sebab tu kita duduk tahap tu ya. Kita tak boleh jadi naik ke atas ni, kenapa? Bila dengar baca kisah-kisah pada macam mana adab para wali dulu dengan guru-guru mereka dan so, kita kata ta'assub. Kita sendiri pun tak tahu ta'assub tu apa dia. Ta'assub tu diletakkan takrifan tu bagi diri kita sendiri. Kita tak letak dengan mi'yar ta'rif yang disusun oleh para a'imah manatiqah. Ahli mantik letak macam mana letak ta'rif bagi ta'assub. Apa dia ta'assub? Adakah dengan sebab kalau orang tadi dia berpegang dengan kebenaran dia dikira sebagai ta'assub? Adakah kerana kecintaan dia yang mendalam terhadap seorang guru dia dikira sebagai ta'assub? Adakah dikirakan kalau kata orang tadi mengikuti dan juga mencintai dengan sepenuh hatinya dikira ta'assub? Macam mana? Lepas tu kita kata ta'assub ni, ta'rifan yang paling hampir kepada betul adalah yang paling hampir kepada shawab apa dia? Yang ni dia berlebihan dengan keadaan tidak mempunyai sandaran. Baru ta'assub. Dia berlebihan tanpa sandaran. Tak ada sandaran daripada syarak. Apa yang dilakukan olehnya. Itu ta'assub. Ta'assub tadi, yang tu yang mazmum dia bagi. Tamam? Yang tu yang dicela. Baik. Lepas tu kalau kita tengok para sahabat Nabi, buat kepada Nabi ketika Nabi meludah. Diludah dan kemudian disambut ludah Nabi SAW, disapu di badan mereka. Dia kata, ta'assub. Kata, hadan Nabi. Tu Nabi. Ada Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, aku sahaja yang boleh buat macam ni. Orang ni jangan buat macam ni. Nabi sebut macam tu. Dan para masyaikh, Al-Imam Nawawi ketika mentafsirkan berkenaan dengan tabarruk para sahabat dengan Nabi, dia akan kata apa? Di sini dalil menunjukkan kata harus bertabarruk dengan asar orang-orang soleh. Dia tak sebut harus bertabarruk dengan Nabi sahaja, tidak dengan orang lain. Tak. Istimbat daripada peristiwa tu, Imam Nawawi kata apa? Bukan peristiwa tu saja. Peristiwa mana-mana saja yang ada tabarruk dengan Nabi, maka Imam Nawawi, para a'imah muslimin kita, maka mereka istimbatkan hukum. Ini kata istimbat hukum ni kena tengok daripada fuqaha. Tengok daripada macam mana faqih mengeluarkan hukum. Baru kita tahu, ni ta'assub kan, ni tidak ta'assub. Kalau tidak kita akan letak ta'rif tu ikut kepada kefahaman kita sendiri. Kali kalau murid tadi, orang panggil memuliakan guru dia tadi, dan seumpama dengannya seperti mana seorang rakyat memuliakan rajanya, dia anggap sebagai ta'assub kepada guru pada waktu. Tapi kalau kata raja dimuliakan dengan demikian, tak kata pula ta'assub kepada raja. Kenapa? Mana mi'yar kamu ni? Mana pendirian kamu dan mana peletakan kamu pada sudut mizan? Ni bincang ilmu ni. Ni bincang ilmu. Faham? Jadi kena ta'rif. Ta'rif ni baru akan betulkan balik kita punya kefahaman. Tak betul ta'rif ni masalah. Tu yang tak betul ta'rif ni yang pilari habis semua kan. Zikir Allah tak betul. Dia kata zikir Allah, Allah tu tak ada makna. Allah tak ada makna, mai nak sepak sikit kepala. Dia duduk mengaji dah bismillahirrahmanirrahim. Allah tu sendiri. Kalau orang terjemah Allah, dia makna Allah alamun 'ala dzatil wajibil wujud.
Al-Khaliqu lil-alam. Alamun ala zati wajibil wujud. Al-Khaliqi lil-alam. Itu ta'rif begitu. Macam mana benda ada ta'rif tiba-tiba tak ada makna? Apa ni? Dia kata kalau zikir Allah, Allah tak ada makna dia kata. Dia kena Allahu Akbar baru ada makna. Allah. Allahu Akbar baru ada makna. Subhanallah baru ada makna dia kata. Allah saja tak ada makna. Oh. Padu kita kata. Padunya kebodohan. Nah? Apa ke benda ni? Lagi hebat lagi buka kamu dewan tak tahan. Dia kata kamu dewan tak ada Allah. Ni ibu-ibu ayah semua. Yang tadi kan bekat duk viral ni. Ada pula dah semakin jahil, dia semakin berat. Dia kalau makin jahil, dia mengaji tak apa. Satu je. Saya heran orang-orang yang suka menempelak amalan para ulama sufi. Tapi kita tak heran sebab kita tahu dia bodoh. Tapi nak cerita juga ni. Kenapa jadi macam tu? Baik, saya nak tanya sekarang ni. Tasawuf ni ilmu ke tak? Tasawuf ni ilmu ke tak? Ilmu. Baik, kalau dia ilmu, maknanya dia ada madkhal dia. Dia ada mabadik bagi ilmu. Kalau kamu iktiraf dia sebagai ilmu, maka kamu akan iktiraf bahawa ada ahli dalam bidang ilmu tersebut. Seperti mana kamu tahu hadis adalah ilmu, nah, maka kamu tahu kata dalam hadis tadi ada ahlinya untuk kamu jadikan panduan. Baik, kenapa sekarang ni bila tasawuf sebagai ilmu? Sebelum bahas masalah hukum dan juga masalah dalil berkenaan masalah tersebut. Baik, kan kalau kamu kata tasawuf itu ilmu. Kalau kamu akui, masalah kamu tak akui. Kamu tu ma'ruf, nah? Karena kamu tu adalah qita'. Hada a'raful ma'arif, nah? Hada dhamir a'raful ma'arif. La yahtaj ila ta'wil. Nah, tak perlu kepada ta'wil lagi. Tahu dah siapa dia, kamu tu. Jadi kalau bukan kamu tu kamu, jadi tak perlu kamu kata kamu tu kamu. Ni bila kita duk kata macam ni dalam TikTok. Maka duk komen aja. Oh, gini aja kata ke orang aja. Habis tu saya kata kat orang, saya sebut nama orang. Saya kata kat Wahabi. Dan ni masalah ni hang Wahabi kan? Hang kata Wahabi tak wujud. Dia kata Wahabi tak wujud. Wahabi mana? Siapa Wahabi? Hang betul duduk diam lah. Ni aku dah pernah kata kat benda tak wujud ni. Tiba-tiba hang mewujudkan diri. Dalil kata wujud. Ni masalah buat-buat ni dia trigger. Syiah bagus sikit dalam bab ni. Dia mengaku dia Syiah. Wahabi sampai ke sudah tak mengaku. Tukar nama macam-macam. Salafi, Bopak ini Wahabi. Apa dia lagi pula? Oh, macam bubuh kita pula. Dia bubuh kat kita Lahabi pula dah. Dia kata sebab kita sambut maulid, dia kata yang sambut maulid ni Abu Lahabnya. Jadi dia pun ni Lahabi lah. Lahabi terus. Tak pergi hantar kat Melaka, orang dia tahu. Melaka dia tak panggil Lahabi. Ya, tak apalah. Tu. Dia kata. Dan sekarang ni kalau kita akui kata tasawuf tu adalah ilmu. Kenapa? Diabaikan sisi ilmu pada tasawuf. Itu satu. Dan dalam tasawuf ni dia ada perjalanan dia. Dia ada madrasahnya dan seumpamanya. Kamu ni seolah macam tidak mengakui benda tu. Kamu dah lari keluar daripada realiti sebenarnya. Jadi orang macam ni bincang tak guna sebenarnya. Masalah lah ni, dia taati dan dia bukan ahli dalam bidang tu. Seperti mana kita ketika mana kalau kita bahas contohnya. Dia pengalaman ni suka tengok bidang. Suka tengok bidang. Dia kata, Syekh ni bidang apa? Oh, dia bidang tafsir. Dia bukan bidang hadis. Saya tanya ni, kamu sama ke kita hadis? Saya sama kita hadis. Kamu mengaji kita hadis. Mustalah hadis, kamu mengaji kita apa? Kamu mengaji kita mustalah hadis. Saya pun mengaji kita kamu mengaji tu. Cuma kita tak masuk bidang dia. Dia lebih sikit lah. Dia ada takhris semua sekali dan mengaji semua. Saya pun mengaji juga takhris tu dengan guru kami di Al-Azhar. Tapi tidaklah selama mengaji macam mereka mengaji. Okey, kita kata tak apa. Kalau kata kamu pakar dalam bidang hadis contohnya lah. Tetap kamu tak akan jadi Zahabi pun. Nah, kamu akan kena ambil balik kalam Imam Zahabi ya. Kamu tak akan jadi mujtahid pun dalam hadis tu. Tetap kamu akan guna balik kalam ulama-ulama dulu. Sama macam kami lah. Jadi kalau macam tu, kamu dah akui kamu tu dalam bidang tersebut. Dalam bidang kamu marah ketika orang masuk menceroboh masuk kalau kamu kata dia bukan bidang dia. Tapi kamu bila masa kamu mengaji tasawuf? Bila mana kamu ada tariqah yang kamu ambil? Dengan siapa guru tariqah yang kamu ambil? Kamu tak ambil pun.
Kemudian kamu pergi celah orang-orang yang bertariqah dan seumpama dengannya. Kalau setakat kata tak setuju tu lain. Kamu tak mau beramai, silakan, tidak ada masalah. Berapa berlambak. Bukan setakat hak tak beramai aja. Hak yang bersetuju tapi tak beramai pun ada. Hak bersetuju tapi tak beramai pun berlambak juga. Itu pun. Nah, tambahlah tak bersetuju. Dia masalah dia ketika mana tidak ada hormat. Hak tu masalah. Tak ada hormat. Dalam hati dia kerja nak hantar. Lah kali keluar benda-benda yang merapu-meraban. Dan tu atas nama ilmiah. Tu ilmiah. Disebut zikir hu. Apa semua tu dikira sebagai zikir. Seorang macam bunyi kerak dia kata. Macam bunyi beruk. Dia kata ni. Hati-hati. Semuanya ada dalil. Kamu jangan berlawan tadi dengan sebab kamu punya benci dengan ahli sunnah, dengan sufi. Kamu buat cerita sampai menyebabkan dijadikan tu sebagai mainan oleh anak-anak buah kamu yang sama naik dengan kamu. Faham? Dia geng-geng kerak ni dia akan kenal sama-sama dia. Lepas tu dia tahu bunyi kerak. Hanya kerak mengenai kerak. Hanya beruk mengenai beruk. Ha? Kami tak ubah nak kenal kerak ni sebab kami ni geng-geng harimau. Ha? Dia tak ubah nak kenal dah geng-geng kerak ni. Zikir hu ni, ibu-ibu ayah-ayah semua. Kalau kata nak bincang lah pada sudut ni. Tapi kita jadi panjang balik lah lagi ni. Ni pun panjang. Kalau nak cerita ni panjang, dia punya dalil dia saja. Ya Rabbi ya Karim. Boleh keluar sebuah kitab. Tapi kalau nak sebut kata hu saja, Nabi SAW sebut dalam apa ni, dalam hadis, Nabi kata, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Ada riwayat sebut dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, riwayat Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Suyuti dalam Jami'us Sahih. Nabi sebut dalam hadis, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang agung ada dalam dua ayat ni. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, Nabi kata apa? Nabi kata Ismullahil A'zam dalam apa ni, ada dalam dua surah. Dalam dua ayat. Dan kalau dilihat dalam dua ayat ni, al-ismul ladzi yatakarrar, nama yang berulang dalam dua ayat ni adalah apa dia? Kalimah hu. Kedua-dua ni hu diulang. Dalam ayat pertama, ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim. Ayat kedua, alif lam mim, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Baik, sekarang ni disebut kata Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Ini berlaku perbincangan ulama, ada kata la ilaha illallah, ada kata Allah, ada kata hu, tapi yang berulang dalam dua-dua ayat ni ada ayat tu, ada kalimah tu hu. Dan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun wa huwallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Semua tu huwa, semua huwa. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut lagi, huwallahu allazi la ilaha illa hu. Ulang kali lagi hu. Dan kemudian huwal hayyu la ilaha illa hu. Surah Ghafir. Jadi kalau lihat kata takrar pengulangan kalimah hu dalam ayat-ayat tadi sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Dan kalimah hu, kata para masyayikh, lafzun mustaqil. Ini lafaz yang mustaqil. Laisa bidhamirin ya'udu 'ala al-ghaib. Nah, dan dia bukan dhamir yang kembali kepada dhamir ghaib. Jadi kepada Allah tidak disebut dhamir ghaib. Kenapa tidak disebut dhamir ghaib? Li'anna Allah Ta'ala laisa bighaib. Karena Allah tidak ghaib. Maka tidak boleh sebut hu kepada Allah dengan maksud dhamir ghaib. Karena Allah laisa bighaib, maka disebut dengan lafaz apa? Dipanggil lafzun mustaqil. Lafaz mustaqil. Sebab tu kalau tak sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan sebut lagi ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Hu lagi. Tak sebut illa Allah rabi'uhum. Hu. Lagi apa lagi? Kalimat hu di situ dhamir pada lafaznya fil lafzi zahirun fil ma'na. Jadi pada lafaz dhamir.
Dia akan kembali kepada seseorang. Tapi pada maknanya zahir. Yang ini Allah maknanya. Hu tu. Sebablah. Sebab tu kalau kata disebut dalam Nahu, kalau kita sebut ni, dhamir adalah a'raful ma'arif. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Ana salihun zamal fata ibni ya rajul. Syair tu disebut oleh para masyayikh untuk menunjukkan kata ada 7 perkara yang disifatkan sebagai ma'rifah. Dan a'raful ma'arif ialah apa? A'raful ma'arif ialah dhamir. Lepas tu disebut pada permulaan ana salihun zamal fata ibni ya rajul. Tamam. Itu kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut hu tadi, dan kata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, la ilaha illallah, itu tauhidul awam. Tamam? La ilaha illahu, kata Imamul Ghazali, tauhidul qawas. La ilaha illahu. Dan ni kalau kita tengok, kalau kita tengok dalam apa ni, disebut kata zikir dengan tauhid ni, tauhidil haq, ini terbahagi kepada 3 maqam. Kata masyayikh. Ini disebut oleh Dr. Abdul Salam Al-Gharmini dalam kitab beliau, Al-Burhan ala manzilati ahli al-ihsan. Dan kitab itu disebut, kata zikir dengan tauhidul haq, ini ada 3 maqam. Maqam pertama, maqam la ilaha illallah. Ini maqam nafi dan isbat. Itu zikir yang pertama. Maqam yang kedua dipanggil maqam zikir isbat sahaja tanpa nafi. Iaitu Allah. Itu isbat saja tanpa nafi. Tadi ada nafi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dia ada nafi, ada isbat. Yang kedua, zikir hanya isbat saja, ni maqam kedua. Tanpa nafi. Dan zikir yang ketiga, isyarah kepada bi ghairi nafi wala isbat. Tak ada nafi, tak ada isbat. Apa dia? Hu. Zikir hu adalah zikir yang tidak disifatkan dengan isbat, tidak disifatkan dengan nafi. Jadi kalaulah zikir pertama, la ilaha illallah tu adalah sebab kepada yaqadah, untuk jaga. Dan keluar daripada kelalaian, zikir kedua adalah sebab untuk tarsikhil hudur, untuk nak menanam hadir dalam hati. Manakala zikir ketiga pula adalah untuk apa? Sebab kepada khuruj amma siwal mazkur, untuk dia keluarkan diri daripada segala perkara melainkan yang disebutkannya sahaja. Hu, yakni Allah. Tamam. Sembang bawah tu. Sebab tu apa ni dalam Imam Suyuti sebut dalam Hawilil Fatawi, bahawa Ismullahil A'zam, apa dia? Imam Suyuti sebut dalam Hawilil Fatawi, Ismullahil A'zam hu. Hu tu Ismullahil A'zam. Lepas tu kita kalau tak erti, duduk diam. Kalau tak erti, duduk bercakap. Dia dah tak erti. Oh, dia nak sembang juga macam dia erti. Tak erti. Dia nak komen juga macam dia tu tahu. Tak erti. Dah sekali bercanggah habis semua dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan amalan para imam, para solihin. Ya. Yang lebih besar daripada doktor yang daripada ada. Cuba tengok macam mana kata Sayyidina Imam Suyuti dalam Hawilil Fatawi. Beliau mengatakan Ismullahil A'zam adalah hu. Dan ini seperti yang dikhabarkan oleh Sayyidina Ibrahim. Ketika Sayyidina Ibrahim sebutkan dalam Al-Quran, Alladhi qalaqani fahuwa yahdin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Tengok. Apa yang Nabi Ibrahim sebut apa? Nabi Ibrahim tak sebut Allah. Dia sebut hu. Dia sebut فَالَّذِي قَلَقَنِي فَاللَّهُ يَهْدِي. لا, فَهُوَ يَهْدِي. يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Tuh. Dan ini disebutkan dalam
apa ni dalam kitab para ulama ni banyak dalil-dalilnya yang disebutkan menunjukkan kata kalimah hu tadi adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi hanya juhala yang menolak dan menafikan perkara tersebut kerana kejahilan. Maka banyak lagi yang saya nak sebut tapi pada cukup dengan cakap dulu. Ada lagi yang disebut oleh para imam sufi. Jadi kita kata yang pertama dulu apa dia? Kalau kamu iktiraf lah bahawa ini termasuk daripada perbahasan dalam bidang ilmu tasawuf. Dan kamu tidak ada bid'ah. Kamu tidak ada dalam ilmu tasawuf. Uskut. Ahsan. Diam, lebih baik daripada kamu bercakap. Tak perlu kamu nak keluarkan pandangan apa semua tadi. Dan lebih buruk lagi. Dan lebih buruk. Nah, ialah tiba-tiba aja fatwa mereka pula nak bawa keluar fatwa buat masalah. Itu lagi yang ajaib lah. Kamu bukan bidang dia. Dan kamu bukan ahlinya. Dan kamu pula terkenal menentang pula dalam tasawuf dan juga tariqah. Tiba-tiba kamu nak keluar fatwa. Taubat dah. Itu memang jelas. Kita tahulah penghujung fatwa tu. Tahulah kita apa dia akan jadi. Sebab tu kita kata. Tak sepatutnya berlaku macam tu. Dan ni adalah bahana ketika mana orang-orang yang tidak layak macam ni. Menduduki tempat-tempat yang demikian. Mereka akan menyesatkan dan juga merosakkan umat ni lebih berat daripada melakukan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena hati-hati kita dengan perkara tersebut dan moga-moga Allah Taala lindung kita daripada berfahaman dengan demikian. Tamam. Ikut dengan apa yang disebut oleh para ulama. Maknanya dalil para masyayikh, para ulama kita banyak disebut dalam Quran. Kita buat keluar dari semua ayat Quran. Nah. Dan depa pula buat keluar kata zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bukan hu. Habis itu kita kata zikir paling afdal. Habis itu hu jadi haram. Apa ni? Istilah apa ni? Kalau dah sebut tu paling afdal. Maknanya ini mafdul. Mafdul kalau kata tu paling afdal. Baik, tapi Nabi sebut khitab tadi kepada siapa afdal tadi? Afdal lak wala afdal li? Yani an-Nabi SAW. Afdal kepada kamu kah? Afdal kepada Nabi SAW. Boleh. Dia lebih sama semua. Dia kata. Kalau tidak, masyarakat tak bahas dah masalah tu. Ada zikir khusus untuk ahli khusus, untuk zikir untuk ahli awam. Dan tidak menafikan. Semua ada zikir dia masing-masing. Kera pun dia ada zikir dia sendiri. Kera ada zikir dia sendiri. Tapi tak. Masyarakat kata tak. Kera ni tak ada zikir. Sungguh. Sebab dia, para ulama sufi sebut apa dia? Man la wirda lahu fahuwa qird. Siapa tak ada wirid, dia kera. Tapi kita heran, tadi dia pergi sebut, kata tu ni macam bunyi kera. Dia kata, weh, dia ni ketua kot. No? Dia buat zikir baru dekat kera. Ketua kera. Faham? Ada ke? Tu kata nampak. Tak baca kalam ulama. Tak pernah dengar kalam ulama. Lepas tu cakap, tahu dah kera. Man la wirda lahu fahuwa qird. Man la adaba lahu fahuwa dub. Siapa tak ada adab, dia beruang. Dan siapa tak ada wirid, dia kera. Kata para masyayikh, para ulama sufi sebut macam tu. Maizamanlah memperendahkan dan memperkecilkan para ulama sufi untuk menganggap kata tasawuf ni macam bukan bidang ilmu. Masyarakat. Dia masalah dia ketika mana masuk orang-orang yang bukan dalam tasawuf tapi dia mengaku-ngaku sebagai orang tasawuf. Dan kita buat fitnah pada tasawuf. Yang tu ditambih oleh Imam Abdul Wahab Syarani sekian lama dah. Faham? Lepas tu Imam Abdul Wahab Syarani tulis kitab macam ni. Hadil Hairin ila Rusumi Akhlaqil Arifin, Lawaqih Anwar Qudusiyah. Kemudian apa ni Minhajul Al-Qasidin dan seumpama dengannya yang dikarang oleh beliau untuk menjelaskan tarik tasawuf yang benar. Sebab tu kata sebahagian masyayikh seperti Imam Tilimsani dalam syarah beliau bagi Syatranjil Arifin, kata beliau ada beberapa kitab yang perlu dibaca yang dijadikan panduan untuk para ulama sufi. Pertama Imam Abdul Wahab Sya'rani. Yang kedua Sidi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dua imam ni antaranya yang dijadikan panduan dalam ilmu kesufian. Sidi Abdul Wahab, Sidi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan para masyayikh Al-Azhar dan mereka ni adalah orang sufi. Para guru-guru kita yang ada di pondok-pondok
Di tanah Melayu kita ni pun orang sufi. Jadi seolah menidakkan sufi tadi dan membuang. Tapi akhirnya mereka tak boleh nafi. Dia kata ada juga. Dia kata kita ilmu pembersihan jiwa. Macam mana nak bersih jiwa yang mengajak tu sakit jiwa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada apa nak bagi apa. Dia sakit jiwa. Lepas tu nak ajak pembersihan jiwa. Aduh. Nah. Dia serupa dengan cuci cawan. Guna air kencing lah. Air kencing tu cuci cawan. Tobat sampai ke sudah tak cuci cawan tu. Dia akan bertambah kotor lagi cawan tu. Yang pertama ambil bagi air suci dulu. Dan juga yang nak menyucikan tu pun. Tangan tu bagilah suci dulu. Tukang nak cuci tu pun. Tukang nak cuci tu pun sama naik je. Daripada awal sampai ke habis kelas aja duduk koh. Sampai terkeluar urat-urat tengkok ni. Lepas tu penyucian jiwa. Penyucian jiwa apa? Salawat nu semua tak ada dalil. Yang ni semua bid'ah. Yang ni semua. Dah kali kita kenalah bersihkan jiwa kita. Pada ta'ala. Wahabi ni memang ajaib betul. Tak pernah jumpa ada makhluk paling ajaib ni. Ni kalau masuk dalam hutan, kijang lari, rusa lari, rimau pun kata aku tak boleh duduk dalam hutan ni kata. Mau masuk pokok ni, kami bid'ah habis kata dia. Ya, dan kata sikit lagi. Dan antara adab lagi, minggu lepas kita tak ada adab makan. Lebih adab makan lagi. Rupanya sebab apa? Sebab kita kan suka makan. Semalam jam jalan, dekat Sungai Petani Utara sampai ke Sungai Petani Selatan. Makan ni. Tu bakat masuk festival, food festival, betul tak? Tu dah ambak kata apa orang kita ni. Ada ke jam orang mai ke Masjid Busra ni? Ada kuliah-kuliah, ada kuliah-kuliah tertentu jam juga jalan. Tapi tak sejam macam tu. Tu jam lagi. Nampak? Dan kalau buat ceramah dengan buat masa tu ada tempat-tempat makan kat tempat ceramah tu. Lagi ramai pergi tempat makan tu. Dia kata sambil-sambil. Dengar sambil-sambil. Dia semua sambil-sambil. Sambil-sambil masuk syurga. Sambil-sambil masuk neraka. Dia sambil-sambil je. Orang Melayu kita dia suka sambil-sambil. Jadi nanti masuk pergi jalan ke neraka tu kami sambil-sambil ni. Kami nak pergi syurga tu. Dia sambil-sambil lalu Ustaz nak tengok. Sebab masa duduk mabuk tu tak pernah lalu dia kata. Bila lalu pergi tengok tu baca dalam kitab ni kata kami tak pernah tengok. Masuk pergi Ustaz. Sambil-sambil. Tu, mari sambil-sambil. Dia punya panjang. Batuk orang. Apa? Nak makan. Kata padu orang itu. Sebab tu konten makan, kalau bab makan, memang akan view paling tinggi sekali. Kalau kalau kata kita tak mengajak ni, kita buat makan. Makan tu, tak sampai 2 jam. Dekat 300,000 orang, 400,000 orang tengok. Saya buat makan buah rambutan. Berapa ratus ribu orang tengok. Saya ceramah pasal Nabi, ada 8,000 orang. Pasalnya dia tu ulang 2 kali tengok. Ada seorang tu ulang 2 kali, 4 kali ulang tengok. Jadi orang yang sama tu tengok tu. Tapi tak makan, dia Masya Allah. Rupanya makan lagi ditengok orang. Jadi orang zaman lah lebih mementingkan perut dia daripada akal dia. Sungguh. Sebab tu, hak keluar daripada mulut dia adalah daripada perut dia. Busuk semua. Ada komen kat orang. Ada komen. Maki orang apa semua tu. Semua keluar daripada perut tu. Itu bukan keluar daripada akal. Itu keluar daripada perut. Dan moga kita bukan orang tu. Kita tidak dilarang makan. Tak ada masalah apa. Kan kita sebut dah awal tadi. Makan. Sila tak ada masalah apa. Kalau kita memandang makanan tadi sebagai nikmat daripada Allah Ta'ala. Tamam. Mau kita akan makan tadi. Makan dengan keimanan kepada Allah. Yang tu diajak adab. Sebab adab makan ni sah sebenarnya. Kalau tuan-tuan doa lah. Saya nak buat kitab adab makan saja satu je. Lepas tu nak pergi jual kat festival makan tu. Orang lain semua dia makan saja. Kitab makan. Ni cara-cara nak makan. Jom lah. Ni saya jual. Mereka tolong beli ni kata. Hak ni lagi lazat. Dan wa iza akal al-qawm tamran. Disebut kata Imam Abdul Syak ni kalau kata seorang tadi makan tamar. Au malahu ajam. Ajam apa dia? Nawa. Yang mana ada biji. Jadi ni Siti Abdul Wahab ni ajib betul. Masya Allah. Saya tak pernah baca kitab yang saya akan, kalau setiap muka surat dia saya akan kagum. Baca ya. Baca tak macam tu. Ada tu kalau rumah tu. Tu dia bagi buat teruk kan. Tapi saya akan terkagum dalam hati ni luar biasa. Masya Allah.
Memang tu dia. Jadi kalau makan, makan. Tengok tu imam, teringat makan. Kasih Arab. Kalau tak makan buah kurma, kita duk baca kan, kitab kan. Kalau baca dalam kitab. Mereka duk sebut kata makan kurma, sunat makan kurma ni kalau kita makan, jangan kita ambil biji tu letak dalam pinggan. Apatah lagi pergi letak dalam kurma-kurma lain. Itu lagi padu kan. Dah lah duk kunyah elok tadi, lepas tu pergi ambil buah lagu. Hak kawan lain kata, jam lah. Ambil kat hang lah kurma ni buat balik terus lah. Pernah ayat liok dia. Ya kurma saja, tak. Rupanya apa saja makanan yang ada biji, yang kita makan, yang kita keluarkan biji tu. Lain macam durian lain lah. Durian tu kita pegang biji tu. Nah, kecuali kalau kita makan jenis biji kecil, buah dalam mulut. Biji nak tak mana? Jangan pegang dengan tangan. Buah kat atas tangan. Yang dipanggil ajam. Ajam ni apa dia? Nawa. Biji tu letak di atas tangan. Fala yajma'u ahaduhum baina ma yu'kalu wa ma yurma 'ala al-tabaq. Jadi jangan dikumpul. Hak yang kita makan dengan yang kita nak buang dikumpul dalam satu bekah. Jangan. Itu tidak ada adab. Apa dia? Bal yada'un nawa awil ajam fawqa dhahri kaffihi min fihi summa yarmihi. Iaitu diletakkan daripada biji yang dia makan dalam mulut dia tu, diletakkan dengan mulut dia. Macam mana nak buat? Jangan ambil. Tak dah ni. Jadi sama tak tu pun. Ni buat macam ni. Nah, buang biji tu tak di atas ni. Kalau makan buah anggur ada biji, biji dia tak atas ni. Makan buah limau ada biji, biji tu tak atas ni. Saya ingat sebelum ni biji tamar ya. Umumnya biji lain pun Nabi buat juga. Letak atas ni. Dan kemudian baru dibuang. Tak atas ni Nabi buat. Kenapa Nabi tak macam ni? Tadi orang nak salam. Kalau tak atas ni, tak ada masalah lagi ni. Ni masih lagi, orang boleh salam. Wala yanbaghi al-aklu min zurwatis sarid masalan. Jangan makan juga min zurwatis sarid. Contohnya dia makan daripada tengah. Jangan makan daripada tengah. Kita kalau makan nasi itu dalam talam. Si Arab. Contoh. Cara. Makan di mana dulu? Makan di tepi dulu. Makan di tepi. Jangan tumpu kat tengah tu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sebut, "Idza wudi'a at-ta'amu fakhudhu min hasiyati." Kalau diletakkan makanan, ambil di tepi dulu. Wa dharu wasatah. Tinggalkan yang tengah. Fa innal barakata tanzilu fi wasatih. Karena berkat turun kat tengah tu. Ya. Kita ambil berkat tu dulu. Ambil berkat tu dulu lah kali habis cepat. Ambil tepi dulu. Berkat tu turun, maka dia akan jadi barakah. Barakah ni pada ziyadatul khair. Makanan yang kita makan tu nanti akan jadi sebab kepada ibadah. Makanan yang kita makan tu akan jadi kebaikan dengan sebab makanan tadi. Semua akan jadi kebaikan. Termasuk barakah. Jadi biar barakah tu turun banyak di tengah makan. Kemudian baru kita makan yang tengah tu. Makan tepi-tepi dulu. Tu. Dan kemudian ambil lagi. Yustahabbu la'iqu al-ina. Disunatkan kita menjilat bekas. Bukan macam ni. Bukan macam tu. Oh, dia kata, menjilat bekas. Dia ambil bekas tu. Wow. Tu kalau talamnya lah. Kalau makan dengan talam. Dia jenuh. No, jadi stering. Gitu. Bukan macam tu. Dalam hadis disebut la lima ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi islatil qas'ah. Nabi mengarahkan untuk menjilat bekas. Dengan maksud apa dia? Wa huwa mashuha. Itu Nabi sapu bekas. Macam tu. Kalau ikut sunnah ni ada adab. Dia baca sekerat, dia kata dia ikut sunnah. Ikut sunnah, dia ambil kayu sugi. Ini sunnah dia tadi. Dia buang. Dia kita kawan-kawan ni perung ayat-ayat liok dia pergi kena pergi kawan tepi dia. Tu tak ikut sunnah tu. Tu sunnah. Sunnah orang sengau cakap. Sunnah. Itu bukan sunnah tu tu. Saya cerita dah minggu lepas. Lepas. Kata imam sengau tu. Tok guru sengau. Tok guru mengajar. Tengah duk mengajar, anak murid duk belakang. Anak murid duk belakang, dia duk tulis pen. Tulis pen. Tengah-tengah duk tulis atas dia tu. Dia tersentuh kawan depan. Kawan depan bawah. Kawan depan dia tengok belakang. Sentuh apa? Kawan ni pun duk tulis. Sentuh lagi kawan depan. Kawan ni pun tolak. Tolaklah kali bertumbuk. Tumbuklah kelas. Tumbuklah kelas Tok Guru. Tok Guru pula sengau. Oh, dah sunnah. Sunnah tu lagi tumbuk 4 hari. Dia ingat sunnah. Rupanya sunnah ni, rupanya tumbuk ni. Tumbuk lagi kuat lagi tu. Sunnah. Rupanya sudah. Tapi dah sengau nak buat macam mana?
Ha. Jadi itu bukan sunnah tu lah. Bukan sunnah tu. Bukan sunnah Nabi ni, dia sunnah. Jangan nak buat macam tu. Dan jangan setiup dalam makanan. Itu kita makruf. Dan ada satu lagi. Ni. Yang bagi li kabiril qawmi an la yarfa'a yadahu min at-ta'am. Ni salah satu lagi adab. Orang kalau yang dia ni orang yang mulia dalam majlis tu, contoh dalam makan tu, dia yang paling mulia contohnya. Bukan dia rasa dia paling mulia. Kalau rasa paling mulia ni iblis. Maksudnya kabirul qaum. Dia pemimpin, dia tok guru, apa semua kali. Tahulah hakikat tu. Jadi kalau kata dia tahu, orang akan segan kalau dia berhenti dulu. Jangan berhenti dulu. Tapi kita ni kalau orang tengok pun tak kenal. Kita berhenti dulu ke tak berhenti dulu, orang buat tak tahu ya. Itu ikut-suka lah, tak apalah. Tapi kalau kita ni kabirul qaum, orang yang penting dalam makanan tersebut, dalam tempat kita makan tu, kalau kita berhenti dulu akan menyebabkan orang segan, jangan berhenti dulu. Makan. Ini adab untuk guru kita. Dan saya pernah tengok tuan guru Haji Ahmad Pak Tihmat rahimahullahu ta'ala, pondok di Padang Sanai. Dia kalau pergi kenuri, dia kenuri Masya Allah. Sehari sampai 10-20 kenuri dia pergi. Dia akan pergi kalau sehari itu 20 kenuri, panggil 20 kenuri dia pergi. Jadi kalau dia pergi tu, dia akan makan semua. Kita kalau pergi kenuri, pergi kenuri kedua tu, saya tak makan aku. Saya main lawak yang ni, main beri. Kita macam tu. Tak, Tok Guru tak, dia pergi makan. Dia makan macam mana? Dia bukan makan banyak. Dia ambil pinggan kosong, dia ambil nasi, satu ni je. Orang panggil apa, satu jemput. Sejemput dia tak. Lepas tu dia makan slow, dia ambil lauk sikit. Lepas tu tengok orang makan tak habis, dia ambil jemput ni. Makan ni. Sampai orang dah tak makan dah, baru dia berhenti jemput. Dan tu hikmah mungkin kot rahsia dia boleh pergi makan 20 kenuri tu. Dia ambil jemput, tapi kalau main makan dengan semua kaki makan, mampu kau. Jemput jadi 2 pinggan. No? Lepas tu menjemput pun kena bijak lah. Dia panggil jemputan bijak dia panggil. Jemput tu makan jemput sikit-sikit. Jangan jemput tu makan serupa dengan kita duk makan dalam pinggan tu. Sama kan lah. Cuma kita beza pinggan ya. Sekali jemput, sekali boh. Sekali jemput lagi lah. Tu memang 2 pinggan juga tu. Tak, sejemput tu dia boh tu dia makan macam 1 pinggan. Makan sikit. Tapi lauk tu dia boh sikit. Saya duk tengok dia makan. Dan saya pernah makan dengan dia. Dan tengok cara dia makan. Kata Masya Allah. Patut dia boleh pergi sampai 10 kenuri. Dan dia tidak sakitkan. Dan dia tidak bagi orang berasa sikit pun dengan dia. Haji dia. Ini akhlak yang luar biasa. Dia tak sebut pun baca kitab. Dia beramai terus. Kita baca kitab. Tapi metam beramai lupa. Dia tak baca pun hak tu. Dia maksud dia tak baca ke orang pun. Dia kata. Ni dalam Imam Abdul Haq Syu'ani sebut. Dia baca dah. Cuma dia tak pergi cerita orang. Dia beramai terus dengan amalan tadi. Ni satu lagi. Kata sebut. Ini sunnah Nabi. Itu sunnah Rasulullah. Nabi buat macam tu. Nabi tak akan angkat tangan Nabi daripada makanan. Selain orang semua pakai berhenti. Kalau tidak mau orang. Masih lagi terasa nak makan. Tapi sebabkan kerana kabirul qaum. Yang paling besar dalam majlis itu. Makan berhenti dulu. Dia pun segan nak makan. Fa'iza wudi'al khubzu. Ni kalau diletak roti. Fala yang bari an yantadhira siwahu. Kalau diletak roti. Jangan tunggu yang lain. Ni adab makan roti. Ini ramai orang tak tahu. Adab makan roti, kalau roti diletak dulu, jangan tunggu selain roti. Karena dalam hadis disebut, akrimul khubza. Muliakan roti, kata Nabi, fa inna Allah saqara lakum bihi barakatis samawati wal ardh. Karena Allah menurunkan berkat-berkat langit dan bumi dengan roti. Dia main roti, no? Wal hadida wal baqar wabna Adam. Segala berkat bagi besi. Segala berkat bagi binatang-binatang bakhar. Maksudnya lembu. Dan segala berkat bagi anak-anak Adam. Dengan roti. Memang roti. Lepas tu roti yang teradab dia. Jangan potong. Roti kerak dengan tangan je. Ni kita siap beli pisau roti. Kerak roti. Tak, roti sebaiknya kita hanya kerak dengan tangan saja. Kerak roti dengan tangan. Dibahagi roti ni dengan kerak dengan tangan bahagi. Macam tu. Dan apa ni itu antaranya insya-Allah. Jadi itu banyak lagi ni. Kalau baca tu saja minggu lepas saja pun dekat 2 jam tu rasanya semua cerita adab makan saja. Tu pun saya rasa pakai lupa habislah. Tu saya kata saya kena tulis itu. Saya akan jual di festival food ni. Tapi saya tak jual makanan, saya jual buku makanan. Buku ada adab makan dan juga resipi. Pondok di Zawiyah kami ada
kami ada tulis apa ni. Lepas ni akan siapkan buku resepi makanan yang rare, yang tak ada di tempat lain, melainkan di Pedu saja. Ada lebih kurang dalam berapa makanan di sini? Ada 28 makanan, 28 makanan kalau tak salah saya yang ada di Pedu, tak ada tempat lain. Tak tahu kok ada kat tempat ni juga. Nak tanya, di sini ada tak gajah golek? Ada tak? Tak. Ada. Ibu-ibu, orang mabuk kan? Ada gajah golek. Pernah dengar gajah golek? Tak dengar. Maksudnya ada di Pedu lah. Yang kedua, kabu mentah ada tak sini? Kabu mentah buat tak sini? Tak banyak lah dulu. Maksudnya tu ada panggil kesinambungan lah. Mungkin tu orang Pedu main kot dia tu. Nah. Lagi ada lagi beberapa makanan lagi nama pelik-pelik saya pun tak pernah dengar. Tapi dia ada anak murid saya ni, dia pergi jumpa dengan orang tua-tua di kampung tu. Dan dia pergi tulis balik nama-nama tu. Dan dalam perancangan kita selepas ni nak panggil orang tua-tua tu mai ke pondok saya dan masak di pondok saya. Tunjukkan kita makanan tu macam mana dan kita akan ambil video. Gambar cara masak untuk agar tidak hilang makanan tu kalau mereka dah tak ada. Sebab makanan orang tua-tua ni tak ada orang tua tu, tak ada. Tok saya dulu pakar buat cok Jawa. Cok Jawa kan, cok Jawa kan. Cok Jawa. Tok saya pakar tu buat. Saya kalau makan cok Jawa, makan bila kat tempat mana pun, memang teringat dia buat. Dia buat sedap sungguh. Dia buat tu memang sedap. Dan ni ada seorang anak murid saya boleh kat buat cok Jawa tapi jadi Jawa. Dia benar tak apa nak cucuk kan pergi Jawa. Tapi jadi jugalah. Dia naik juga dia punya orang panggil apa topi tepi tu. Tu kira antara ajaib juga tu. Macam mana boleh masak, bukan semua benda boleh naik topi tepi tu. Dia punya adunan dia punya minyak dia apa semua sekali tu akan jadi tepi tu. Ni kira sains juga orang kampung kita. Depa orang-orang kampung kita ni memang orang kampung ni memang orang sains juga sebenarnya. Dia tahu dah macam mana nak buat. Macam mana adunan apa yang boleh jadi tiba-tiba jadi macam topi apa ni? Topi pi kebun. Ajaib. Tu roti ajaib. Kita nak makan pun kena sayang. Sebab apa? Sebab dapat ajaib sangat. Sebab tu roti yang kalau kata Syarimi buat tu sayang nak makan. Sebab nampak terlalu ajaib sangat tu jadi jadi apa ni makanan banyak makanan yang dibuat ni. Tapi itu termasuk heritage dia bagi. Termasuk daripada kebudayaan yang patut kita jaga dan tak patut kita abaikan benda tersebut. Dan ni ditulis satu kitab oleh Syekh Abu Bakar Ahmad, kalau tak silap Syekh Abu Bakar Al-Juhuri. Syekh Abu Bakar Al-Muari, orang Johor. Dia ada tulis satu buku resepi makanan. Dan tulisan Jawi. Tidak turah. Tapi takut orang pergi silap beli, duduk baca qala musannifu rahimahullah. Nasi Arab. Nasi Arab. Dia ingatkan macam nak apa ni, wirid Arab ke apa, rupanya nasi Arab. Dia tulis berapa gram tulis tapi Jawi. Ada kitab tu, saya pernah jumpa kitab tu, ada orang pernah bagi hadiah kat saya. Saya cari dia tak jumpa. Kitab dia pasal resepi. Makanan daripada Myanmar, makanan daripada Arab, makanan daripada mana atau Turki ke mana atau dia ada buat. Satu buku resepi. Jadi rupanya buku resepi ni ada ulama kita dulu tulis buku resepi. Dan saya ada satu, saya download baru ni buku makanan resepi. Ada seorang ulama Arab tulis. Memang dia pun tulis juga. Satu ulama ni kurun ke berapa, tulis juga buku. Dalam tu disebut sekali makanan ni tak mana kelebihan kesihatannya. Tak mana kelebihan tu. Itu yang jarang pada orang zaman dah lakukan demikian. Faham? Baik, moga-moga kita semua dapat faedah. Ni bab makan tak habis lagi ni. Hadis baru hutang masuk baik yang kedua. Makan lagi. Ni masuk baik yang ketiga ni, nanti baik ke-24 ni wa an yujannibuhu fununaz zinah wa jumlatal malabisir razinah. Ini dah masuk bab pakaian. Ini dah makanan dah habis lah. Dua makanan tu pun 2 bulan. Tak apalah kot Yang penting dapat faedah sebab kita bukan baca satu kitab je. Saya baca dengan kitab ni minggu lepas baca, bulan lepas kita baca kitab apa ni kitab apa? Kitab Zakair macam dia mai. Dia jawab macam mai minggu lepas. Bukan tak mai lah. Bulan lepas. Dia mai apa ni Abdul Rahman? Bulan lepas? Oh mai. Cik baik kawan dia. Tolong pertahankan. Baik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairul jazak.
kepada Tuan Imam, kepada seluruh ahli Jawatankuasa Masjid Al-Bushra, dan juga kepada para hadirin. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Meneruskan bacaan bagi kita Simtul Iqyan, syarah kepada Bughiyatul Ikhwan ataupun Isbalul Aman fi tarjamati wa syarhi Bughiyatul Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, karangan Al-Imam Rabdi rahimahullahu taala dan Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan rahimahullahu taala. Insyaallah semoga dapat manfaat dan dapat kebaikan dengan perkara tersebut. Insyaallah kalau siap kita ba'adat makan saja, nanti kita akan daurah ba'adat makan saja. Saya akan cuba kumpul ini kita ada makan ini, cara Nabi makan daripada beberapa kitab yang lain lagi. Ada beberapa kitab yang saya ada. Yang kitab-kitab tadi melengkapi antara satu sama lain. Dan ada yang dalam kitab ni ada, tak ada dalam kitab. Dalam kitab ni ada, tak ada dalam kitab sekian. Jadi kalau kita gabung semua, dia akan dapat keluar mausu'ah bab makan saja. Maksudnya, Islam membenarkan kita untuk kita makan apa yang kita inginkan. Karena manusia suka dengan perkara tersebut. Tapi, kalau diraikan dengan adab dia, maka ia akan menjadikan makanan tadi akan menjadi barokah. InsyaAllah. Jadi kita nak barokah tu. Kita bukan hanya cari yang sedap saja. Kita nak barokah tu. Kalau barokah, insyaAllah, makanan tadi akan jadi sebab kepada ibadah. Makanan tadi akan jadi sebab kepada kebaikan. Makanan tadi akan jadi tumbuh daging dia menjadi orang yang mulia. Sebab dia. Karena itu didahulukan. Yang ajaibnya, kitab ni, antara bab-bab pertama dalam kitab ni, yang cerita bab akhlak ni, akhlak orang soleh dulu, dia akan ajak anak-anak dia cara makan. Bila saya nak cari dalam kitab Imam Abdul Razak ni, bab makan ni biasanya pada bab awal-awal. Maksudnya ni antara benda penting sekali untuk diajar kepada keluarga kita dan juga para murid dan orang yang ada di keliling kita. Itu penting benar. Sebab memang manusia adalah makhluk yang suka makan. Nah, sebab tu kalau lebih makan, dia akan jadi binatang. Nah, kalau kurang makan sangat pula lah, dia jadi pokok kayu pula lah. Nah, jadi kayu kerah, pun kita tak nak buat apa. Jadi kita ni sederhana. Sederhana. Boleh tahan? InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita lupa. Selawat dulu. Selawat. Apa ni? Syafi'iyah. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.